Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Kalsum binti Ali, nombor matrik 028636 dari kumpulan 5. Ahli kumpulan saya seramai 5 orang yang terdiri daripada saya sendiri, Wan Suria Wan Hashim, Zawati Zakaria, Sairah Abdullah dan Fatimah Ma'amin. Tajuk yang diberi untuk kumpulan saya ialah tajuk 1, iaitu bincangkan bentuk-bentuk ijaz yang terkandung dalam Al-Quran sebagaimana dibincang oleh para ilmuwan dahulu dan sekarang. Sebagai pengenalannya, sebagaimana yang kita tahu, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawa setiap Nabi diutus Allah selalu dibekal mukjizat untuk meyakinkan manusia yang ragu dan tidak percaya terhadap pesan atau misi yang dibawa oleh Nabi. Mukjizat ini selalu dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat yang dihadapi tiap-tiap Nabi. Setiap mukjizat bersifat menentang sebaik-baiknya dan secara tegas maupun tidak. Oleh kerana itu, tentangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditentangnya. Itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada para Nabi selalu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang dihadapinya dengan tujuan sebagai pukulan yang mematikan bagi masyarakat yang ditentang tersebut. Pengertian ijaz. Pengertian ijaz secara etimologi iaitu bahawa ijaz berasal dari dari kata jaza yujizu ijazan yang artinya melemahkan, membuktikan kelemahan, menetapkan kelemahan atau menjadikan tidak mampu. Apabila ijaz ini berhasil membuktikan kelemahan, maka nampaklah kekuatan mukjizat sesuatu yang melemahkan. Bentuk ijaz Al-Quran. Bentuk ijaz dari segi bahasa Al-Quran. Orang yang mempelajari gaya bahasa Al-Quran akan menemukan rahsia-rahsia ijaz bahasa Al-Quran seperti dalam hal-hal berikut. Pertamanya, sistem bunyi indah yang ditimbulkan oleh ketukan huruf-huruf Al-Quran hingga terdengar keserasian suara harakat, sukun, mat iaitu panjang, gunnah iaitu dengun dan bunyi rima pada ujung-ujung ayat. Meyakinkan akal dan menyentuhkan emosi berseimbang. Bentuk-bentuk ijaz Al-Quran dalam bidang ilmu pengetahuan, iaitu Al-Quran banyak mengandung aturan-aturan hukum yang sebahagian besar berupa pokok-pokok hukum secara garis besar. Namun, ada pula yang sudah dijelaskan secara detail bagi kepentingan individu, masyarakat maupun negara. Contoh bentuk ijaz Quran dalam hukum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan iaitu menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." Surah An-Nisa ayat 4. Surah An-Nisa 4 ayat 58. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kata-kata Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ia juga merupakan mukjizat terbesar bagi Rasulullah dan seluruh umat manusia. Tujuannya adalah untuk manusia berfikir dan mengkaji akan hikmat-hikmat setiap huruf yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Di samping itu juga untuk dijadikan sebagai panduan dan pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai seorang hamba Allah. Sekianlah sahaja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.